Saya cadangkan ada pusat pengumpulan di mana Menteri ya? Yang berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Abdul Rahman, Pangkalan Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Tan Sri Speaker. Soalan nombor 2. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pangkalan Cepa di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang di-Pertua, gejala pembunuhan secara kejam yang berlaku di dalam negara boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Oleh itu, kita tidak boleh hanya mengaitkan gejala yang berlaku dengan kesihatan mental semata-mata. Kementerian ingin menegaskan bahawa tidak semua kes yang telah dikenal pasti berpenyakit mental berkait dengan keganasan. Kajian-kajian yang pernah dilaksanakan di New Zealand, Amerika dan Skandinavia mendapati bahawa keganasan di kalangan masyarakat yang melibatkan pesakit mental adalah mereka yang juga menyalahgunakan substans, terutamanya alkohol, yang tidak pernah mendapat rawatan di hospital atau fasiliti-fasiliti kesihatan. Individu yang mempunyai kedua-dua keadaan yang dinyatakan di atas mempunyai risiko melakukan keganasan sebanyak 8 hingga 18 kali berbanding mereka yang tiada keadaan tersebut. Bagi pesakit mental yang telah stabil dan di-discharge daripada hospital, mereka mempunyai risiko yang amat rendah untuk melakukan keganasan termasuklah pembunuhan kejam. Tan Sri Yang di-Pertua, penyelesaian kepada gejala pembunuhan kejam dalam masyarakat adalah tanggungjawab bersama pelbagai kementerian. Kementerian Kesihatan telah pun melaksanakan pelbagai aktiviti kesihatan mental kepada anggota masyarakat termasuk mereka yang berisiko tinggi seperti berikut. Yang pertama, mewujudkan program kesihatan mental community bagi merancang dan melaksanakan aktiviti promosi kesihatan mental, pengesanan awal pesakit mental, rawatan serta pemulihan psikososial. Kedua, saringan kesihatan mental dan saringan untuk status alkohol serta penyalahgunaan substans di klinik-klinik kesihatan bagi mengenal pasti mereka yang berisiko tinggi. Yang ketiga, Kementerian melaksanakan kursus-kursus kemahiran daya tindak menangani stres kehidupan kepada anggota masyarakat, memandangkan stres yang berpanjangan boleh menyebabkan individu mendapat masalah mental seperti kemurungan dan masalah tingkah laku seperti penyalahgunaan substans dan alkohol. Dan yang keempat dan terakhir, Kementerian juga menyediakan perkhidmatan psikiatri bagi merawat individu yang dikenal pasti berpenyakit mental melalui 4 institusi mental dan 42 buah hospital kerajaan di seluruh negara. Masyarakat hendaklah peka dan mengambil berat terhadap kesihatan mental ahli-ahli keluarga mereka. Bagi individu yang disyaki mengalami penyakit mental, adalah menjadi tanggungjawab ahli keluarga membawa mereka mendapatkan rawatan di fasiliti-fasiliti kesihatan dengan segera. Bagi mereka yang telah dikenal pasti mempunyai penyakit mental, ahli keluarga perlu memastikan mereka patuh ataupun compliant dengan izin mengambil ubat supaya tidak berulang relapse dengan izin, kerana ini boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri mereka sendiri ataupun orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Pangkalan Cepa. Soalan taman Tan Sri. Mengikut laporan Dr. Nur Ashkin Ibrahim yang bertanggungjawab dalam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan, iaitu laporannya pada 14 hari bulan 11 2011, 11.3% penyakit mental berpenyakit mental bersama dengan 3.3 juta berpotensi menjadi gila. Di kalangan dewasa 11% dan di kalangan remaja dan kanak-kanak 20%. Jadi soalan tambahan saya Tan Sri, adakah perancangan yang diberitahu sekejap tadi benar-benar boleh mengawal dari segi pencegahan itu daripada mengemati? Kalau dah jadi gila, nak ubat itu susah. Dan di kalangan penjawat awam juga yang berapa ramai yang mempunyai, sebagaimana yang Berhormat kata tadi, mempunyai discharge
ada sijil gila di kalangan penjawat awam semua sekali lah, yang 700,000 lebih. 1.5 juta. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Penggalan Cepa di atas soalan yang dikemukakan. Pada ketika ini kita tidak mempunyai data mengenai pejabat awam yang mempunyai kita tidak data spesifik, Yang Berhormat ya. Data yang kita ada adalah di hospital-hospital kerajaan yang secara tidak langsung ya kita mempunyai spesifikasi admission dari segi kemasukan pesakit-pesakit ini di hospital-hospital kerajaan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, pada tahun lepas seramai 24,813 yang telah dimasukkan di hospital yang berkait rapat dengan penyakit mental ini. Jadi Yang Berhormat, untuk menjawab kepada persoalan Yang Berhormat, apa yang penting yang kita tekankan apabila kita berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan penyakit mental adalah tanggungjawab untuk mempromosikan kesihatan mental dan juga mencegah permasalahan penyakit mental ini tidak boleh diletakkan di bahu hanya pada satu pihak sahaja. Masyarakat sebenarnya perlu mengambil peranan, mengambil bahagian untuk melaksanakan bukan saja promosi kesihatan mental tetapi juga aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang boleh membantu ataupun memperkasakan dengan masyarakat itu dengan kemahiran daya tindak menghadapi cabaran hidup seharian. Kita berhadapan dengan fenomena Yang Berhormat di mana melalui peningkatan kesedaran awam tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental, kepekaan masyarakat sekeliling itu amat penting untuk memastikan bahawa kita mengenal pasti tanda-tanda awal masalah kesihatan mental, dan yang paling penting adalah untuk memastikan mereka yang berpotensi ini mendapat rawatan awal bagi mencegah masalah penyakit mental lebih teruk dan bagi mencegah masalah yang lebih serius seperti contoh perkara-perkara yang kita tidak ingini pembunuhan dan sebagainya. Untuk pengetahuan Yang Berhormat juga faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah mental adalah antara lain mengenai faktor sejarah hidup, sejarah hidup, faktor sosioekonomi, dan yang paling utama adalah penyalahgunaan substans, dadah dan alkohol. Yang paling utama Yang Berhormat ialah pesakit ataupun keluarga pesakit perlu mengetahui bahawa dengan tidak mengambil ubat ataupun tidak compliance kepada ubat juga boleh menyebabkan pesakit mempunyai penyakit mental relapse. Inilah yang perkara yang sebenarnya perlu dielakkan, dan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi Yang Berhormat, faktor ekonomi, peristiwa hidup dan sebagainya boleh menyebabkan stres, dan sekiranya stres ini tidak ditangani, ianya akan membawa kepada masalah kesihatan mental. Tidak semestinya masalah kesihatan mental ini boleh menjejaskan kewarasan, tapi ia boleh menyebabkan masalah emosi dan juga mengganggu rutin seharian. Jadi perkara-perkara ini Yang Berhormat memang menjadi perhatian Kementerian Kesihatan. Di samping apa yang saya sebutkan tadi, saya ingin mengulangi dan juga ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini mengenai pemerkasaan komuniti itu saja, pemerkasaan komuniti untuk sebenarnya kita yang paling penting adalah untuk melatih komuniti tentang kemahiran diri sendiri ataupun komuniti itu untuk menangani stres, melalui program intervensi bersepadu iaitu NCPD 1 Malaysia kita. Elemen menangani stres ini dimasukkan sebagai salah satu komponen intervensi kita, dan banyak lagi Yang Berhormat sekiranya saya sebutkan di sini. Antaranya adalah program saringan minda yang memang kita adakan di setiap klinik-klinik kesihatan kita di seluruh negeri, dan program intervensi yang diberi kepada mereka yang berisiko mempunyai masalah penyakit mental.
Dan perkara-perkara ini kita lakukan bukan saja kita menyediakan perkhidmatan di hospital-hospital kerajaan, malah ianya di klinik-klinik kesihatan untuk memastikan proses saringan ya, kepada perkara-perkara yang saya sebutkan lebih awal tadi dilakukan. Dan untuk yang terakhirnya yang berhormat, dengan adanya akta dan juga perutusan kesihatan mental yang telah diwartakan pada tahun 2010 yang berhormat, kita menggalakkan penubuhan pusat-pusat kesihatan ya, mental masyarakat untuk memberikan rawatan serta pemulihan kepada pesakit-pesakit mental di dalam masyarakat kita. Sebenarnya yang berhormat, apa yang kita tekankan adalah kerjasama semua agensi ya, untuk menangani masalah penyakit mental, kerjasama di seluruh lapisan masyarakat itu, terutama sekali keluarga yang terlibat adalah sangat penting. Terima kasih saya ucapkan.